I will look for you. I will find you. And I will kill you. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memo dan Seram. Pada waktu pagi 18 Oktober 2019, polis sedang bergegas pergi ke Ruhul to Tears di Mehul. Menurut seorang lelaki yang bersuara mirip dengan orang Rusia telah menelefon kepada polis. Dia berkata polis akan menemui seorang penjenayah yang terkenal di lokasi berhampiran pusat bandar. Apabila polis tiba ke destinasi, mereka menemui seorang lelaki yang berambut kelabu dan berpakaian jaket besar. Lelaki itu meringkung dekat tepi jalan raya. Badan dan tangannya diikat oleh tali. Mulut tersumbat dengan kain dan juga bercedera. Lelaki cedera itu berusia 74 tahun. Dia memberitahu polis bahawa dia telah diculik dari rumahnya di Lindau, Jerman. Apabila polis mengesahkan identiti lelaki itu ialah seorang penjenayah, polis terus membawa lelaki itu ke balai polis. Keesokan harinya, polis menurut lokasi yang diberi oleh syarikat telefon bimbit. Penculik itu berada di salah satu bilik hotel di Mehul. Semasa polis berjaya masuk ke dalam bilik itu, mereka terjumpa ada seorang lelaki dan juga sebuah beg yang berisi 19,000 euro. Tidak sangka lelaki itulah sengaja menggunakan logat Rusia untuk menutup suara sebenarnya. Siapakah lelaki itu? Kenapa ada banyak duit di dalam begnya? Semasa lelaki itu ditangkap oleh polis, lelaki itu berkata bahawa hari itu adalah hari kebebasan dari 27 tahun mimpi ngerinya. Orang yang ditangkap di bilik hotel itu bernama Andre. Andre bekerja sebagai accountant di Perancis. Dia bercerai dengan istrinya yang bernama Danielle kerana istrinya mempunyai boyfriend baru. Tidak lama kemudian, Danielle segera berkahwin dengan boyfriend barunya. Suami barunya ialah seorang doktor pakar kardiologi yang terkenal. Namanya ialah Dieter. Mereka berpindah ke Jerman untuk menikmati kehidupan baru. Sejak itu, Andre tinggal bersama dengan anak perempuannya. Pada tahun 1982, anak perempuan Andre bernama Kalinka yang berumur 14 tahun. Dia melawat ibunya di Jerman semasa cuti sekolah. Kalinka juga bersedia tinggal beberapa hari di rumah ibu dan bapa tirinya. Beberapa hari kemudian, Qu'est-ce qui s'est passé? Andre sangat terkejut apabila mendapat berita sedih dari panggilan telefon Danielle. Pada 10 Julai 1982, hari Sabtu, jam 11 pagi, Andre sudah berumur 44 tahun ketika itu. Selepas bercerai dengan Danielle selama 7 tahun, dia bersedia memulakan kehidupan barunya. Tetapi berita kematian anak perempuannya memberi tamparan besar kepadanya. Berita itu juga menamatkan semua rancangan yang diatur oleh Andre juga. Menurut kata-kata Dieter, selepas makan malam pada 9 Julai 1982, Kalinka merayu Dieter menyuntik ubat yang boleh mencantikkan kulit semasa menjemur matahari. Semasa Dieter menyuntik Kalinka dengan ubat itu, dia juga memberi ubat tidur kepada Kalinka semasa dia ternampak lampu masih menyala di bilik Kalinka. Keesok pagi, Dieter mendapati Kalinka sudah meninggal dunia di dalam biliknya. Dia juga menggunakan pelbagai ubat menyuntik untuk membangun Kalinka. Selepas itu, Dieter barulah menghubungi kereta kecemasan membawa Kalinka ke hospital. Kejadian ini juga bermakna Dieter telah menggunakan banyak ubat semasa Kalinka masih hidup dan juga meninggal dunia. Semasa Andre menunggu laporan tentang anak perempuannya, bedah siasat berlaku pada hari kedua selepas kematian Kalinka. Doktor yang bertanggungjawab kes Kalinka ialah Dr. Holman dan Dr. Doman. Semasa Andre membaca laporan sebanyak 16
muka surat dari Dr. Homan, laporan itu mencatatkan bahawa bahagian vagina ada luka baru. Pahatnya juga ada cecair putih seperti air mata. Ada beberapa lubang jarum di bahagian lengan, dada dan paha Kalinka. Perutnya masih ada makanan yang belum habis dihadap. Selain itu, laporan juga bercatat bahagian rahim anaknya sudah hilang. Merujuk kepada laporan Dr. Homan, laporan anaknya sangat jelas bahawa kemungkinan besar Kalinka telah dirobek. Polis yang bernama Gilbert yang bertanggungjawab dalam kes Kalinka, dia cuma menyiasat Dieter melalui telefon sahaja. Selepas itu, Gilbert tidak pernah meneruskan soal siasat lagi kepada Dieter. Kes Kalinka ini terdapat banyak perkara yang menghairankan Andrea. Pertama, kata-kata Dieter kepada pegawai polis Gilbert dan doktor adalah tidak sama. Dieter memberitahu Gilbert bahawa dia telah menyuntik ubat yang meningkatkan kadar dayutan jantung dan anestetik sahaja. Tetapi semasa Dieter memberitahu kepada doktor, dia mengatakan bahawa dia hanya menyuntik ubat untuk merawat anemia. Padahal Kalinka tidak pernah mengalami anemia sebelum meninggal dunia. Kedua, walaupun Dr. Homan pernah berkata bahawa menggunakan pelbagai ubat suntikan sebagai cara untuk memulihkan Kalinka adalah cara yang tidak berguna, tetapi herannya Dr. Homan tidak menjalankan ujian terhadap ubat yang digunakan oleh Dieter. Ketiga, laporan doktor mencatatkan masa kematian Kalinka adalah antara 3 dan 4 pagi. Ini juga bermakna kematian Kalinka adalah 7 atau 8 jam selepas Kalinka selesai makan makanannya. Ini terbukti bahawa perut Kalinka mustahil ada makanan lebihan di perutnya. Keempat, semasa Dr. Homan berdasiasat Kalinka, dia tidak menganalisi bahagian cecair putih dalam vagina. Sebaliknya, dia mengeluarkan rahim Kalinka. Tidak lama kemudian, rahim anak perempuannya itu tiba-tiba hilang dan tidak dapat cari di mana-mana. Merujuk kepada bukti-bukti dalam kes Kalinka, Andre sangat pasti bahawa anak perempuannya telah dirogak dan dibunuh oleh pembunuh. Dia juga pasti pembunuh itu masih bebas di luar. Pada tahun 1995, semasa kes Kalinka dibawa ke mahkamah di Perancis, hakim di Perancis sahkan bahawa kelakuan Dieter ada niat membunuh anak tiri. Tetapi bagi mahkamah di Jerman pula, hakim di Jerman mengatakan punca kematian Kalinka masih tidak diketahui. Maka tidak ada bukti menjelaskan bahawa Dieter adalah pembunuh Kalinka. Apatah lagi, ibu Kalinka iaitu Danieli, dia sentiasa menegaskan pendapatnya bahawa suaminya tidak membahaya kepada Kalinka. Selain itu, semasa hakim di Perancis minta kebenaran kepada hakim di Jerman bahawa mereka mahu Dieter datang ke mahkamah Perancis untuk kes Kalinka, hakim di Jerman menolak permintaan mereka. Alasan mereka ialah Dieter ialah orang bebas dari kes Kalinka di Jerman. Dieter tidak sepatutnya membicara 2 kali untuk kes jenayah yang sama. Pada masa yang sama, Dieter juga tidak mahu menghadir di mahkamah Perancis. Kes ini terpaksa ditundakan dan juga mengambil lebih banyak masa untuk menyelesaikan kes anak Andre. 2 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1997, satu demi satu mangsa membuat aduan tentang Dieter. Tidak lama kemudian, Dieter mengaku bahawa dia pernah merogak pesakit wanita yang berusia 16 tahun selepas dia menyuntik ubat bius kepada pesakit wanita itu. Pembuatan iblis, Dieter telah dijatuhi hukuman selama 2 tahun di penjara dan lesennya juga digantung. Kes baru ini menjadikan Andre lebih yakin bahawa Dieter adalah orang yang membunuh anak kesayangannya. Malangnya, walaupun ada beberapa mangsa telah membuat aduan tentang Dieter, namun mereka mempunyai kekurangan bukti kukuh yang boleh mengesahkan kesalahan Dieter.
punca ini menyebabkan aduan itu tidak membawa kesan kepada Dieter. Selain itu, sikap hakim yang malas dan tidak serius terhadap kes Kalinka, kes ini telah ditunda bertahun-tahun. Keadaan ini telah menyedihkan hati Andre. Kemarahan kepada Dieter juga tidak berhenti membara di hati Andre. Semasa Andre menunggu keputusan kes anaknya, dia telah mengedarkan risalah pada hari Oktoberfest di Jerman. Risalah itu adalah memberi amaran kepada semua orang tentang tindakan kejahatan Dieter. Andre juga minta bantuan dan sokongan kepada semua orang untuk membantu dia menangkap Dieter. Tidak lama kemudian, Andre telah ditangkap oleh polis semasa dia mengedarkan risalah. Dia telah dituduh kerana risalahnya memfitnah Dieter. Oleh itu, Andre telah dihukum penjara selama 6 bulan. Walaupun dia berada di penjara, Andre tetap tidak berputus asa untuk mengambil keadilan kepada anaknya. Selepas Andre keluar dari penjara, dia menghabiskan banyak masa memandu di sekitar sempadan Jerman. Lalu dia menyediakan maklumat Dieter ke pejabat sempadan Jerman supaya mereka boleh menangkap Dieter jika Dieter ingin melari diri dari negara lain. Kes ini masih ditunda sehingga tahun 2009. Andre dapat maklumat bahawa Dieter merancang pindah ke Afrika Barat. Andre tidak dapat melepaskan Dieter lari dari kesalahannya. Apatah lagi, Dieter adalah orang yang merampas istrinya dan membunuh anak kesayangannya. Tiada cara lain, Andre segera mengupah 3 penculik untuk menculik Dieter di Jerman. Lalu mereka melemparkan Dieter ke berhampiran pusat bandar di Perancis. Selepas Andre mendapat panggilan daripada penculik itu, Andre segera menelefon balai polis Perancis untuk datang menangkap Dieter. Seperti apa yang saya ceritakan dari permulaan video ini. Selepas polis tiba di lokasi tersebut, polis menemui Dieter yang diikat di lantai, kepala berdarah, mulutnya telah disumbat dengan kain. Apabila Dieter dibawa ke mahkamah Perancis, Dieter telah dihukum penjara selama 15 tahun kerana membunuh dan merogoh Kalinka. Selepas Andre berjaya membawa keadilan kepada Kalinka, Andre sudah berusia 73 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Walaupun kehidupan Andre telah dihabiskan untuk berjuang demi anak kesayangannya, tetapi dia merasa lega dan juga usahanya berbaloi untuk Kalinka. Pada tahun Februari 2020, Dieter telah dibebaskan dari penjara kerana kesihatannya semakin tidak baik. Akhirnya, Dieter meninggal dunia di rumah orang tua di Jerman pada 12 September 2020. Terima kasih menonton video kali ini. Nama saya